Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Korang kat luar sana sihat tak? Selamat datang ke Bulletin Gadget edisi yang kedua untuk bulan Oktober ini, di mana aku telah sediakan pelbagai berita-berita tentang inovasi, update terkini, berkenaan dengan gadget, teknologi yang berlaku dekat sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini. Antaranya, Apple Premium Partner yang pertama sekali dekat Asia Tenggara telah pun dibuka di Malaysia. Dan yang kedua, kita ada WhatsApp Group kini boleh disertai lebih daripada 1,000 orang ahli. Dan yang ketiga, kita ada Pico 4 iaitu all-in-one VR headset telah pun dilancarkan oleh Pico. So, jom kita lihat. Apple Premium Partner pertama di Asia Tenggara dibuka di Malaysia. Kalau korang nak tahu, kedai mesin yang baru saja dibuka pada Hari Malaysia dekat Pavilion KL hari itu telah menampilkan logo Apple Premium Partner dekat kedai mereka. Dan seperti tajuk berita kali ini, itu merupakan store Apple Premium Partner yang pertama sekali bukan di Malaysia tau. Bukan setakat di Malaysia, maksud aku, di Asia Tenggara sekali. Aku rasa mesti korang kat luar sana tertanya-tanya ataupun terfikir, Apple Premium Partner ni apa beza dia? Dia sama ke dengan Apple Authorized Reseller ni? Dia sebenarnya agak berbeza sikit. Okey, mari sini aku tunjukkan contoh dekat korang. Okey, yang pertama sekali kita ada Apple Store. Itu yang top one lah, memang direct daripada Apple. Yang kedua, kita ada Apple Premium Partner. Itu level yang kedua. Dan yang ketiga, barulah kita ada kedai yang lain seperti Apple Authorized Reseller. Kira level dia ni lagi atas daripada yang standard Apple Authorized Reseller dan bawah sahaja daripada Apple Store. Dan yang menariknya lagi, kau tahu tak, store Apple Premium Partner ni, dia punya pekerja dekat dalam store tu semuanya diiktiraf oleh Apple sendiri. Maksudnya dia punya pekerja tu bukan kaling-kaling lah, memang pekerja yang betul-betul berkualiti, berkemampuan dan juga berpengetahuan akan produk Apple yang dijual dekat store tu. Okey, untuk korang yang tertanya-tanya kat mana dekat Pavilion KL ni kan, dekat mana kedai Apple Premium Partner mesin ni? Senang saja, dia berada di Pavilion KL di tingkat 5, lot 5.19 dan 5.20. So, kalau korang berkelapangan, jangan lupa untuk singgah kedai tu. WhatsApp Group kini boleh disertai hingga 1,024 ahli. Kalau korang nak tahu, sebelum ni WhatsApp Group dia punya had sehingga 512 orang sahaja. Tapi baru-baru ini laman sesawang WhatsApp Beta Info telah mendedahkan bahawa WhatsApp telah pun menambah, orang kata menolak had bilangan ahli dalam grup WhatsApp tu sehingga berapa kau tahu? Sehingga lebih 1,000 orang. Atau lebih tepat lagi, sehingga 1,024 orang ahli dalam satu-satu grup WhatsApp. Menariknya lagi, berdasarkan tinjauan kami, terdapat juga pengguna WhatsApp versi yang stabil telah pun menerima ciri WhatsApp Group hingga 1,024 orang ahli ni. Itu maksudnya ia mungkin akan ditawarkan secara berperingkat kepada kita semua tidak lama lagi. Cuba kau bayangkan WhatsApp Group daripada 30, 40, 50 tu dah sampai 1,000 kot. Walaupun tak standing Telegram, tapi still dia punya audien tu banyak, macam boleh buat talk. Pico 4 set lengkap VR dijual di Malaysia serendah RM1,699. Jenama Pico telah pun melancarkan Pico 4, iaitu set VR standalone serba lengkap all-in-one yang pertama sekali dekat Malaysia. Mesti korang tertanya-tanya kan, maksud dia standalone punya VR ni macam mana? Standalone punya VR ni aku bagi korang contoh senang saja. Kau bayangkan PSVR. PSVR tu kalau kita nak guna, kita nak pakai, kita kena masukkan CD dekat konsol. Lepas tu kita connectkan PSVR tu dengan konsol PlayStation. Lepas tu baru kita dapat main. Yang standalone daripada Pico ni, iaitu VR Pico 4 ni, dia maksud dia kau just pakai, pegang dia punya controller, alat kawalan dia tu, kau boleh terus main. Dia semuanya dah terbina di dalam Pico 4 tu. So, kita boleh cakap functionality yang ada pada Pico 4 ni lebih advance dan lebih majulah berbanding PSVR. Pico 4 ni datang dalam dua variasi. Yang pertama sekali adalah 8GB RAM dengan 128GB storan yang dijual pada tanda harga RM1,699. Manakala variasi yang kedua lebih besar storan dia. RAM yang sama 8GB, storan yang lebih besar 256GB storan dan dijual pada tanda harga yang lebih premium sikit, iaitu RM1,999. Untuk spesifikasi juga, jangan main-main sebab spek dia agak advance juga, sebab Pico 4 ni dikuasakan oleh chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon XR2 dan dilengkapi dengan paparan skrin 4K di dalamnya dengan sokongan kadar segar semula hingga 90Hz. Lagi advance. GTA Mobile. Tak semua game kena masuk platform mobile. Franchise permainan video Grand Theft Auto ataupun GTA merupakan antara permainan video yang paling terkenal sekali dalam komuniti dunia lah, ataupun industri gaming ni. Dan kita tahu begitu banyak game-game yang asalnya dekat PC, konsol mula berpindah, bukan pindah, ataupun membuat versi baru untuk platform mobile. Eksklusif lah untuk platform mobile. Dan disebabkan perkara tu, ramai juga bertanya berkenaan hal yang sama kepada franchise game GTA ni. Walau bagaimanapun, aku ada berita buruk untuk korang. GTA tiada sebarang perancangan untuk membawa game GTA ke platform mobile.
Berdasarkan kata-kata CEO Take-Two, Take-Two ni kira Take-Two bawah ada Rockstar Studio, iaitu Zelnick. Mr. Zelnick dia kata apa tahu? Dia kata tidak semua game yang ada dalam dunia ni perlu ataupun patut masuk ke platform mobile. Dan beliau tambah lagi tidak semua game juga hanya perlu terhad pada platform PC atau konsol sahaja. Tambah Zelnick lagi, semua itu bergantung kepada nilai intelektual sesebuah game tu sendiri. Maksud beliau adalah kita mungkin tidak akan dapat sebarang game GTA di platform mobile dalam masa terdekat ataupun akan datang. Sebab berdasarkan kata-kata beliau tu, tiada perancangan daripada Take-Two ataupun Rockstar Studio untuk menghasilkan sebuah game GTA untuk platform mobile. Dimensity 1080 diperkenalkan MediaTek sokong kamera 200 megapiksel. MediaTek baru-baru ni telah pun memperkenalkan, mendedahkan dan mengumumkan Dimensity yang baru, iaitu Dimensity 1080 yang bakal menggantikan Dimensity 920 yang terdahulu. Menariknya lagi, chip Dimensity 1080 ni datang dengan sokongan pemprosesan image kamera 200 megapiksel. Selain daripada itu juga, ia datang dengan sokongan macam biasalah, sokongan ketersambungan 5G dan juga datang dalam saiz 6 nanometer. Menariknya lagi, Dimensity 1080 ni didatangkan dengan kemampuan untuk memproses image 200 megapiksel. Selain daripada itu juga, dia juga datang dengan sokongan ketersambungan 5G dan juga datang dalam saiz 6 nanometer. Berdasarkan sumber lagi, ia akan dilengkapi dengan dua Cortex A78 dan juga masih mengekalkan GPU yang sama, iaitu Mali G68. iPhone 14 dilapor secara automatik buat panggilan kecemasan ketika naiki roller coaster. Okey, bagi aku berita kali ni agak kelakar sikit lah yang terakhir ni. Kita tahu yang siri iPhone 14 dilengkapi dengan ciri baru, iaitu crash detection. Dan menariknya lagi, terdapat laporan yang mengatakan ciri crash detection pada iPhone 14 ni telah diaktifkan secara automatik ketika pemiliknya menaiki roller coaster, dan secara automatik terus call nombor kecemasan dekat negara tersebut, iaitu negara Amerika, 911. Dan menurut 911 juga, selepas pihak dia menghantarkan emergency dispatch dekat kawasan tersebut, dia orang tengok tak ada apa-apa yang berlaku. Mana kemalangan? Tak ada pun kemalangan. Dan selepas pemilik iPhone 14 tu menyedari kejadian yang sebenar, dia telah menelefon semula dekat nombor kecemasan tersebut untuk memaklumkan hal yang sebenar. Dan kalau korang nak tahu, setakat ini telah berlakunya 6 kes berkenaan juga hal yang sama, iaitu ciri crash detection pada iPhone 14 aktif secara automatik dan juga menelefon 911. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya ciri crash detection pada siri iPhone 14 ni telah pun diaktifkan secara default. Dan kalau korang nak aktifkan ciri tersebut, senang je. Korang pergi pada setting, lepas tu cari emergency OS, lepas tu klik pada call after serious crash. Dan dengan cara tersebut, korang dapatnya aktifkan ciri crash detection. Kita telah pun sampai di penghujung Bulletin Gadget untuk kali ini, dan korang boleh klik artikel berkenaan dengan berita-berita yang telah aku sharekan dekat korang tu untuk mengetahui lebih lanjut lagi dekat description bawah ni. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe Wiser MY. Tiada sebarang paksaan daripada kami, tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Speciality Bulletin Gadget adalah mutiara kata, cik. Okey, mutiara kata kali ni bagi aku agak special sikit. Okey, dia bermula dengan macam ni. Orang hanya melihat keputusan yang perlu kita ambil, tetapi tidak kepada pilihan yang kita ada. Rasa macam rasa macam deep kan, daripada Uchiha Itachi. Cik. Baiklah, itu saja daripada aku, Firdaus. So, korang kita jumpa lagi dalam Bulletin Gadget pada minggu hadapan, hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum.